Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazwan Hilmi bin Rusmaini Syam, nombor metrik 2310211371. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi tentang isu rasuah di Malaysia. Okey, penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun. Uh, Apa itu rasuah? Rasuah itu macam kita memberi hak, satu bentuk macam benda, ataupun dia tak kisah benda, wang ataupun harta benda. uh, kita akan memberi untuk penerima ataupun memberi untuk suatu suapan sebagai upah ataupun sebagai sogokan, ataupun dikenali sebagai macam kita mahu something, kita mahu benda tu, dan kita memberi sesuatu atau barang kepada orang tu untuk menyenangkan kita. Itu adalah satu perbuatan yang tidak baiklah untuk kita. Dalam dunia rasuah ini juga disebut dalam pelbagai sebutan agar ianya tidak nampak sebagai rasuah. Ada yang disebut sebagai sogokan, suapan, tumbuk rusuk, makan suap, wang saku, duit kopi, bawah meja dan sebagainya. Semuanya itu bermaksud rasuah. Jenayah rasuah adalah satu tegahan agama, baik agama Islam maupun agama-agama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan dalam soal hukum menghukum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Haris Akmal bin Hisham, nombor metrik 2310222960. Saya pula akan ceritakan tentang fakta isu rasuah. Okey, fakta isu rasuah ni apa nama, 5 daripada 6 pesalahan rasuah adalah penjawat daripada awam. 5 daripada 6 ni banyak tau. Contohnya dekat sini ada 1.6 juta dekat bawah ni. 5 daripada 160 juta tu adalah pesalah rasuah yang dah buat rasuah. Okey. Seterusnya pula adalah dia menjadi isu lagi sebab mengikut data yang kami cari di 2020 apa nama 80 ribu pesalah rasuah. Di 2021 dia meningkat lagi. Termasuk yang swasta pun meningkat. Okey. Okey, yang seterusnya pula adalah 3 kesalahan rasuah penjawat awam lah. Kalau ini yang ditapis lah, disebabkan ini antara yang paling banyak yang kami dapat cari antara kesalahan rasuah penjawat awam. Okey, nombor 1 kat sini meminta dan menerima rasuah Seksyen 16 dan 17A ASPRM. Contohnya saya berikan contoh, saya sebagai orang yang berjawatan besar, saya berikan gaji lebih masa kepada pekerja yang saya suka. Sebab pekerja tu dia dikira menerima rasuah. Dia kalau dia minta tu dia dikira rasuah juga. Sama juga mengemukakan tuntutan palsu juga. Kiranya saya tadi sebagai orang yang berjawatan besar, saya bagi dia, saya cakap, oh dia ni ada OT. Kira bahasanya dalam masyarakat sekarang kan, OT kan. Saya berikan apa nama, gaji lebih masa kepada dia. Kiranya itu tuntutan palsu. Okey. Contoh besar pula, dia boleh jadi contoh dalam kontraktor pembinaan. Keluarkan banyak modal untuk bina satu bangunan yang besar, keluarkan modal yang besar. Jadi saya rasuah pula orang dalam. Saya rasuah macam kontraktor tu, macam suruh guna bahan-bahan yang murah. Saya bagi dia duit lebih. Kiranya itu tuntutan palsu lah tu. Sebab saya dah palsukan macam dokumen keselamatan pembinaan macam tu.
Okey, yang seterusnya adalah salah guna kuasa Seksyen 23. Seperti yang dua-dua contoh yang saya berikan tadi, samalah. Saya dah salah gunakan kuasa. Ini kalau contohnya lah, sebagai contoh apa yang untuk 3 kesalahan rasuah penjawat awam ni. Sebab dia banyak, dia berkait rapat lah dengan 3 ni. Contoh kalau saya dah salah, saya seorang besar, saya dah boleh buat salah 1, 2, 3. 2, 3 saya boleh buat sekali. Jadi isu rasuah ni isu yang besar lah. Okey, kepada orang yang seterusnya, terima kasih sebab ada dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Alifi bin Azman. Nombor metrik 231021364. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya rasuah kepada penjawat awam. Faktor yang pertama ialah kegagalan pentadbiran. Kegagalan pentadbiran berlaku apabila kerana sistem yang tidak efisien atau tidak cekap dalam pengurusan pentadbiran. Faktor yang kedua, kurang pengesanan awal. Sistem pengawasan yang lemah boleh memberi peluang kepada pejabat awam untuk terlibat dalam tindakan rasuah. Faktor yang ketiga ialah konflik kepentingan. Faktor yang keempat ialah kurang usaha pencegahan rasuah. Hal ini terjadi kerana budaya rasuah hampir dianggap sebagai perkara yang lazim. Jadi usaha pencegahan rasuah semakin berkurang. Faktor yang kelima ialah kelemahan kawalan dalaman. Faktor yang keenam ialah kurang kesokongan dan kesedaran rasuah. Kebanyakan penjawat awam kurang pengetahuan tentang rasuah kerana kebanyakan penjawat awam sibuk dengan kerja dan tidak dapat hadir ke kempen pembasmi rasuah. Faktor yang ketujuh ialah kurang ketulusan. Kegagalan dalam memisahkan kepentingan peribadi daripada tanggungjawab awam adalah salah satu daripada faktor berlakunya rasuah. Faktor yang ke-8 ialah kerana birokrasi. Keinginan penjawat awam untuk meningkatkan pendapatan dan gaya hidup yang lebih tinggi boleh menjadi pendorong untuk menerima rasuah. Faktor berlaku rasuah pada pejabat awam yang terakhir ialah kelemahan penguasaan. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syekh Aiman bin Paisul. Nombor metrik saya adalah 2310-21356. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesaranan membanteras rasuah. Terdapat 4 poin di sini, iaitu memantapkan pengurusan dan pentadbiran organisasi. Yang kedua adalah untuk membudayakan integriti. Yang ketiga adalah untuk menyemai sikap ketulusan dan amanah. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kesedaran dan impak rasuah. Saya akan membahaskan tentang saranan yang pertama, iaitu untuk memantapkan pengurusan dan pentadbiran organisasi. Daripada memantapkan pengurusan dan pentadbiran organisasi ini, terdapat 2 benda yang kita boleh buat, iaitu ketulusan dan penglibatan pihak ketiga. Yang pertama adalah ketulusan. Ini adalah untuk memastikan kejelasan dalam pengambilan keputusan dari sesebuah syarikat. Dan yang kedua adalah untuk penglibatan pihak ketiga. Ini adalah penting untuk melibatkan pihak luar untuk pemantauan dan audit kewangan sesebuah syarikat secara berkala. Dan untuk saranan yang kedua yang saya boleh bahaskan, iaitu membudayakan integriti. Daripada membudayakan integriti, kita perlulah ada kesedaran terhadap risiko, iaitu daripada membentuk kesedaran terhadap risiko ini dan kesan negatif rasuah terhadap individu. Seperti contoh, individu perlulah tahu atas kesan negatif rasuah, ataupun dari segi mudahnya adalah mereka perlu tahu apa impak yang mereka akan dapat jika mereka menerima ataupun memberikan rasuah. Daripada membudayakan integriti juga, kita perlulah ada kepercayaan dan hubungan. Apabila kita ada kepercayaan dan hubungan, cenderung menjalin hubungan yang kukuh dan berkekalan untuk membina kepercayaan terhadap sesebuah syarikat ataupun sesebuah organisasi. Jika sesebuah organisasi tersebut mempunyai kepercayaan dan hubungan yang kukuh, probabiliti untuk adanya rasuah itu adalah sangatlah sedikit. Okey, untuk saranan yang ketiga yang saya boleh bahaskan, iaitu adalah menyemai sikap ketulusan dan amanah.
Daripada poin ini, daripada menyemai sikap ketulusan dan amanah ini, saya boleh kata ini adalah kunci untuk mencegah rasuah ketulusan, untuk mencegah rasuah. Ketulusan dapat mengurangkan tindakan rasuah yang tersembunyi dalam sesebuah organisasi. Daripada menyemak sikap ketulusan ini, kita dapat membentuk pertahanan yang kukuh terhadap amalan rasuah. Sepertinya menyemai sikap ketulusan dan amanah ini adalah sangat penting untuk mencegah ataupun membanteras rasuah ini, kerana ini adalah salah satu nilai murni yang kita perlu terapkan dalam setiap ahli-ahli ataupun setiap staf-staf dalam sesebuah organisasi. Dan saranan yang keempat yang saya boleh bahaskan adalah untuk meningkatkan kesedaran dan impak rasuah. Bagaimana kita ingin meningkatkan kesedaran dan impak rasuah? Bagi saya, bagaimana untuk meningkatkan kesedaran ini, mereka perlulah melancarkan kempen kesedaran rasuah, lakukan pemantauan dan audit secara berkala. Ketiga adalah mewujudkan sistem laporan rasuah, dan yang keempat adalah bekerjasama dengan komuniti untuk pemantauan awam. Ini adalah poin-poin penting yang saya boleh berikan, kerana daripada lancarkan kesedaran kempen rasuah ini, kita boleh memberikan kesedaran kepada komuniti dan juga staf. Apa impak yang akan berlaku terhadap mereka jika mereka melakukan ataupun memberikan rasuah. Lakukan pemantauan audit secara berkala ini adalah juga penting untuk memastikan tiada songlap daripada apa-apa organisasi. Dan daripada wujudkan sistem laporan rasuah ini juga adalah penting, kerana pada zaman ini kita boleh lihat rasuah di mana-mana, berlaku di mana-mana, tetapi komuniti seperti tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan, bagaimana untuk melaporkan aktiviti-aktiviti rasuah yang berlaku, bagaimana mereka ingin melaporkan, kepada pihak-pihak siapa yang ingin mereka laporkan. Dan keempat adalah bekerjasama dengan komuniti untuk pemantauan awam. Ini adalah penting. Contohnya kerjasama antara pihak polis dan juga masyarakat kampung. Kerana apa yang saya tahu, masyarakat kampung mereka lebih jelas, mereka lebih tahu di mana siapa yang selalu memberikan ataupun melakukan rasuah ini. Ini adalah 4 saranan yang saya boleh berikan, yang saya boleh bentangkan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.